untuk sesi-sesi yang berlaku. So saya nak cerita dulu, saya terlibat dengan program-program bawah Play and Pray Nation ni, kebanyakannya adalah berkaitan dengan kanak-kanak di antara usia seawal 5 tahun sehinggalah ke tingkatan 3. Itu merupakan rangka umur ataupun jangka umur yang sentiasa saya melakukan program bersama. Jadinya dua perkara yang penting adalah untuk, as the name says, play and pray. Kita bermain dan juga jangan lupa untuk beribadat. So dalam melaksanakan program-program ni bersama mereka, kita sentiasa tekankan bukan kegembiraan dan juga belajar, tapi belajar dalam kegembiraan ataupun with the joy of learning. It's not about putting joy, but you must learn. Tapi learning in joy, itu the main principles yang saya dapatlah dalam sepanjang pengalaman saya dengan Play and Pray Nation. Contohnya, ada aktiviti-aktiviti yang kami lakukan seperti belajar tentang rukun iman. Belajar tentang rukun iman sangat-sangat simple, sangat-sangat direct, tapi kita buatnya dengan dalam cara yang seronok, iaitu dengan membina tower. Ada salah satu program modul yang kita pakai, iaitu membina satu bangunan tower. Setiap satu block of to make the building, setiap satu blok tu adalah satu rukun iman. Mula kita kepercayaan kepada Tuhan dan seterusnya untuk membina satu tower. Itu merupakan salah satu contoh apa yang dilakukan ataupun modul yang digunakan untuk mengajar. Jadinya perkara yang pertama saya kongsikan adalah belajar dalam cara yang menggembirakan. Kedua adalah menerapkan dalam masa sama disiplin bukan dengan cara kasar, tapi tegas dan juga penuh kasih sayang. Seperti contoh ketika saya menjadi MC dan sebagainya, apa-apa kita faham, kanak-kanak bukanlah individu yang orang boleh kata senang untuk uruskan, terutama sekali kalau kita bukan merupakan mak ayah mereka. Kalau mak ayah mungkin sekali dua kata ataupun buat suara tegas ke ataupun cara didikan mak ayah masing-masing, kanak-kanak tu mungkin akan dengar arahan dan juga patuh. Tapi kita sebagai orang boleh kata outsider ataupun stranger, orang yang tidak dikenali, jadi kaedahnya adalah berbeza. Kita tetap menjaga dengan penuh kasih sayang, namun sentiasa menerapkan sifat disiplin. Itu merupakan perkara kedua yang sangat penting untuk saya kongsikan pada malam ini, iaitu cara dia orang kata sangat intricate tapi efektif. Kita tunjukkan bahawa kita hormat dia sebagai satu individu, dalam masa sama kita minta dia untuk patuh pada apa permintaan kita. Sebagai contoh, ketika melaksanakan aktiviti, kita sentiasa pentingkan teamwork, dan kedua, bila nak makan, semua kena beratur dan sama-sama bergerak untuk basuh tangan, dan semua kena beratur dan sama-sama bergerak untuk kembali ke tempat makan dan makan bersama-sama. Sebelum makan bersama-sama kena baca doa sama-sama. So benda tu, you can imagine, boleh bayangkanlah kanak-kanak berumur 6 tahun, 10 tahun dan ke atas sehinggalah beberapa 15 tahun tu mungkin okeylah, tapi yang bawah daripada 12 tahun suka berlari, tenaga takkan pernah habis dan sentiasa ada tenaga. Jadinya bayangkan perkara itu, tapi alhamdulillah dengan sifat-sifat ataupun prinsip-prinsip yang kita tekankan, mampu juga untuk kita disiplinkan mereka, bukan dengan cara kasar tapi dengan cara kasih sayang. Setakat saja, itu saja dulu perkongsian saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Iman ya. Kalau you guys, kalau semua yang dengar kat sini dapat rasakan bahawa Encik Iman ni sangat sangat menarik perhatian kepada kanak-kanak. Jadinya saya nak sampai kat sini macam kalau join Play Pray Nation ni memang semuanya orang, tak ada yang seorang perangai yang tak bagi sokongan kepada kanak-kanak. Jadi mereka sangat memberi sokongan yang padu untuk kanak-kanak ni. Okey, seterusnya untuk saya teruskan dengan panel yang ketiga ya. Cik Mariam, soalannya, apakah pengalaman sepanjang Cik Mariam, pengalaman sendiri boleh lagi lebih atraktif kan? Apa pengalaman Cik Mariam sendiri yang true story yang kongsikan dekat sini yang sangat menakjubkan hati Cik Mariam, dan kenapa Cik Mariam suka dengan kanak-kanak dalam join Play Pray Nation ni? Baiklah.
Pertama sekali, terima kasih kepada Sarari Flowers dan team Sarari Flower kerana telah menjemput saya untuk cakap. So pertama sekali sebenarnya sebab di belakang kenapa saya join ataupun mengikut sekali pergerakan Play and Pray ni adalah kerana semasa saya kecil saya juga suka menyertai program-program sebegini yang Islamik dan also seronok aktiviti dan ada dia punya konsep Islamik kat situ. So sebenarnya semasa saya kecil tu saya sangat terinspirasi dengan facilitator pada waktu itu dan saya boleh katakan saya punya zaman kanak-kanak pada waktu itu sangatlah sangatlah baiklah, sangatlah seronok. Dan sampai sekarang saya boleh ingat lagi setiap facilitator yang pernah saya jumpa dan mengadakan aktiviti sesama. Jadi bila join Play and Pray ni, mula-mula saya join sebagai seorang volunteer biasa saja. Tapi semakin lama saya join, semakin banyak program saya join, saya memang seronok lah dengan jumpa banyak orang and bila berinteraksi dengan kanak-kanak. Dua perkara yang saya sangat suka tentang Play and Pray ni dan saya rasa sangat menakjubkan ialah melalui platform ni, Play and Pray, satu kita dapat membuat connection dengan berbagai orang sebab yang join volunteer tu semua dari universiti, semua umur saya. So satu, saya dapat besarkan network saya. Dan selain tu saya juga teringin menjadikan atau create a situation or an environment yang saya pernah lalui masa saya kecil dahulu. So bila every time ada program tu, one thing yang saya rasa sangat seronok is bila nampak kanak-kanak tu sendiri sangat bahagia dan enjoy semasa buat aktiviti bersama kami. So saya punya special scope is actually in baking. So saya akan prepare macam dia punya module untuk baking dengan kanak-kanak and kita try untuk implementkan perkara-perkara like moral untuk diorang belajar, tapi at the same time diorang dapat have fun. So in the summary actually saya rasa Play and Pray ni dia not only kita nak teach kids and kita nak give them a chance untuk macam grow and learn, tapi kita also nak them have fun as they are kids right now, right? So itulah yang saya rasa dan alami daripada menjalani atau menyertai program-program di bawah Play and Pray. Dan saya sebenarnya bersetuju dengan Sarari Flower. Kalau sesiapa yang ingin join ataupun curious atau apa-apa yang kami ceritakan ini menarik hati atau minat anda boleh join kami, insyaAllah apabila keadaan semakin baik ataupun program seterusnya. Setakat ni program-program yang dijalankan semua adalah physical sebelum ni lah, sebelum COVID pandemik ni semua. Tapi insyaAllah mungkin kita akan start planning untuk buat program-program virtual. So kalau kamu semua macam minat, bolehlah hubungi antara salah satu kami lepas forum ini mungkin. So itu saja saya rasa yang saya dapat kongsikan buat sekarang ini. Okay, terima kasih Cik Mariam. Okay, mungkin dekat orang-orang yang ada dalam ni tertanya-tanya, apakah lebih generalnya tentang Play Pray Nation ni? Okay, sebenarnya contohnya lah kan Play Pray Nation ni kita membangunkan satu organisasi. Apa yang aktiviti mereka jalankan? Antaranya ada skop bakery, ada skop aerospace, ada skop Moose Kingdom. Okay, yang paling menarik bagi saya kat sini adalah Moose Kingdom tau. Kenapa mereka tubuhkan skop ini adalah kerana contohnya kenapa dinamakan Moose Kingdom? Mereka Play Pray Nation menjalankan aktiviti sepenuhnya dalam masjid. Kenapa? Kerana mereka ingin menarik perhatian kanak-kanak untuk suka berada dalam masjid itu sendiri. Sebab kita tak nak ada
kita tak nak kanak-kanak itu rasa macam jauh dengan masjid. Jadinya mereka menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam masjid seperti mostly bermain, tapi dalam bermain tu masih ada lagi untuk menarik perhatian kaitkan dengan ibadah. Mereka menumpukan benda tu supaya dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk suka kepada duduk dalam masjid. Macam tu. Okey, kita teruskan dengan panel seterusnya iaitu Encik Fadli. Okey, Encik Fadli, bagaimana bermain itu sendiri dapat mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak? Silakan Encik Fadli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UKM yang sudi menjemput dan pada puan moderator kita, cik moderator kita dan seluruh ahli panel yang saya hormati. Semuanya orang hebat-hebat ni. Dan seluruh student yang ada pada malam ini yang menonton online ini insya-Allah. Soalan saya, bagaimana bermain dapat mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak? Tapi sebelum saya go in deep, saya nak sentuh secara holistiknya play and pray daripada perspektif saya. Kita nak selalu kita dengar kalau kita nak melihat bagaimana suatu negara atau suatu tamadun itu pada masa hadapan, kita kena lihat bagaimana anak-anak itu pada masa ini. Jadi itu dengan semangat itu sebenarnya kita nak membangunkan anak-anak yang kecil ini, yang orang kata kalau anak kecil ni seperti kain putih untuk dibentuk. Jadi kita ambil inisiatif ini, abang-abang yang dah ada sedikit pengalaman ini untuk bersama-sama nak berkongsi pengalaman dengan adik-adik insya-Allah. Jadi betul lah dengan beberapa ahli panel tadi kita dah berkongsi, siapa yang curious untuk tahu play and pray ni apa mereka buat. Kita ada beberapa aktiviti yang kalian boleh join mengikut kemampuan untuk kalian menyumbang kembali kepada komuniti insya-Allah. Okey, bagaimana bermain boleh mempengaruhi anak-anak atau kanak-kanak? Saya sebenarnya ada anak kecil juga, perempuan, Ayah Sofia, umur lebih kurang dalam 5 tahun, menjelang 6 tahun. Jadi ini masa yang sangat peak, masa yang memerlukan energi, dan ayah dia pun dah masuk umur 40 dah sekarang ni. Jadi kita nak cope up dengan anak-anak yang tidak macam tadi, Iman kata energi dia tak pernah drain. Jadi memang sangat-sangat mencabar. Dengan zaman yang ada teknologi pula, lagi sangat-sangat mencabar juga. Dengan keadaan kita work from home, lagi challenging. Tapi inilah cabaran sebagai ibu bapa, inilah cabaran sebagai orang yang diamanahkan untuk menjaga harta dunia ni. Sebab banyak dalam surah dalam Al-Quran menyebut kalau kanak-kanak saja disebut lebih kurang dalam 102 kali dalam Al-Quran. Boleh tengok dalam Bayan Linnas, ada juga boleh tengok dalam Bayan Linnas Mufti WP di .gov ada menyebut 102 kali disebut dalam Al-Quran. Anak-anak ini, kanak-kanak ini, fitrah mereka adalah bermain. Fitrah mereka adalah berseronok-seronok saja. Saya nak bawa kalian, tarik perhatian kalian dengan buku yang saya ada ni. Buku ni ada 3 siri. Ini adalah siri yang ketiga. Asam Garam Meriahnya Rumah Tangga Nabi. Dalam chapter ini juga, dalam bab ini ada bab Nabi bermain dengan cucu-cucu dia. Nah, Nabi bermain dengan cucu-cucu dia. Nabi main kejar-kejar dengan cucu-cucu. Ada satu bab tu pula Nabi sediakan susu untuk cucu. Lepas tu ada satu pula cucu kencing atas badan Nabi. Yang seterusnya Hasan dan Husin pernah hilang dan cucu kacau atuk solat. Jadi kalau kita tengok sahabat semua sekalian, bahawa si fitrah kanak-kanak ini dia suka bermain. Tinggal saja kita nak join mereka atau tidak. Jadi saya sebenarnya pun tengah menghadapi satu challenge saya dengan wife saya. Kita ada buat timetable juga di office ni. Sebab kami work from home. Jadi apa yang kami perlu buat adalah kami buat deal bila Ayah Sofia sampai satu kadar masa dia perlu buat revision, akan ada ayah atau ibunya akan take part. Kalau sampai waktu dia boleh bermain, ayah dengan uminya kena take part. So sebab apa? Kalau kami tidak take part, dia akan bermain dengan iPad ataupun gadget yang dia ada. Jadi ini adalah peranan ibu. Okey. Jadi kalau kata mempengaruhi bermain mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak tu, pada pendapat saya kanak-kanak fitrahnya bermain, biarkan mereka bermain. Kenapa? Kerana pada usia muda ini, pada usia kanak-kanak ini, mereka sedang dalam proses untuk explore.
minda mereka seperti sponge yang boleh absorb pelbagai benda. Jadi ada baru-baru ni Ayah Sofia dia cuba nak terjun daripada tangga. Dia berdiri tempat tinggi, dia cuba terjun. Jadi saya kata antara dua perkara sahaja. Kamu boleh terjun tapi kamu kena tahan dengan impak apa yang kamu akan dapat, efek yang kamu akan dapat. End up dia tak terjun. Sebab saya bagi tahu warning begitu, dia tak terjun. Tapi ada satu keadaan saya biarkan saja. Jadi dia dapat dia bila di umur muda ni buatlah sebanyak mistake. Kita pun yang mahasiswa ni learn mistake as many as you can. Buatlah berapa banyak mistake pada usia muda ni supaya kita boleh ambil mistake tu, sebab daripada mistake tu kita akan belajar dan kita akan lebih cepat berjaya insya-Allah. Saya kira mungkin saya menjawab sedikit soalan di situ dan dapat beri highlight insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Encik Fadli. Sangat terinspirasi ya dengan kisah Encik Fadli bersama anak sendiri. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat baik. Okey, kita teruskan lagi. Tanpa melengahkan masa, kita dengan panel Encik Amirul. Okey, Encik Amirul, kenapa kanak-kanak tidak disarankan terdedah dengan gadget walaupun kita sedia tahu yang sekarang zaman perkembangan teknologi dan mungkin teknologi boleh meningkatkan kepakaran kanak-kanak itu sendiri. Silakan Encik Amirul. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua dan terima kasih kepada moderator Cik Flower. Saya dari Play and Pray. Saya juga salah satu daripada sukarelawan dan saya menjadi seperti speaker atau demonstrator untuk aktiviti-aktiviti khususnya kepada modul aerospace. So dalam Play and Pray kita ada banyak modul seperti finance, Moss Kingdom dan juga aerospace, dan saya dalam situlah. So berkaitan soalan tadi, kenapa kanak-kanak tidak patut diberi gadget terlalu lama. Bagi pendapat saya, dan saya sokong juga dengan pendapat Encik Fadlis, kanak-kanak ni seperti satu kain putih yang bersih tau. So apa yang kita berikan mereka pada tempoh yang sangat muda akan membentukkan dia orang kepada dia orang dewasa. Jadi saya rasa pada peringkat awal, peringkat perkembangan anak-anak, dan saya cakap di sini peringkat perkembangan, mereka patut explore, patut pergi keluar dan membuat sesuatu. Kerana kalau kita hanya memberi dia orang gadget, dia orang hanya akan ada di rumah dan tidak keluar dan tidak, bagi saya tidak merasai apa sebenarnya kenangan sebagai seorang kanak-kanak di situlah. So bagi saya kalau mereka diberikan aktiviti-aktiviti fizikal seperti yang Play yang lakukan selama ni, mereka akan dapat 3 benda lah bagi saya banding daripada gadget. Satu, mereka akan dapat dari segi semangat berkumpulan, pengalaman berkumpulan. Dia orang dapat jumpa orang-orang baru apa semua. Kalau mereka hanya diberikan di dalam alam maya sahaja, mereka tidak dapat interaksi secara fizikal, tidak dapat macam berbual, berlari bersama. Itu sangat penting untuk mereka. Dan kedua, kita akan memberi input-input agama juga pada mereka. So jika mereka hanya menggunakan gadget, hanya main game dan apa semua, mereka tidak dapat benda-benda macam ni. Dan ketiga juga, mereka akan dapat pengetahuan barulah. Sebab kita ada banyak modul, kita akan belajar ajar mereka berkaitan akaun, kita akan belajar mereka berkaitan agama, dan kita juga akan belajar mereka berkaitan sains dan juga matematik. So jika mereka lebih cenderung pada aktiviti-aktiviti seperti ini, aktiviti fizikal, mereka akan dapat lebih banyak ilmu, lebih banyak maklumat yang berguna berbanding daripada apa yang ada dalam gadget tu. Dan sebenarnya apa yang dalam gadget tu juga kita tidak dapat kawal apa mereka lihat. So mungkin apa yang mereka lihat itu adalah benda yang bagus, seperti benda yang berilmu, dan mungkin juga benda yang tidak bermanfaat seperti bermain game dan sebagainya. So saya rasa sebagai seorang kanak-kanak yang sangat kecil, yang sangat ingin membesar, mereka perlu explore, mereka perlu keluar dan berinteraksi dengan semua orang. So itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Encik Amirul. Okey, tentang gadget ni kan, saya pernah dengarlah cerita daripada seorang sahabat saya sendiri di mana dia bercerita tentang dulunya dia dibesarkan sepenuhnya dengan permainan-permainan indoor seperti storyboard, contoh macam
Jutaria, semuanya berkaitan dengan indoor game. Jadinya perkara itu sangat, bagi saya nampak diri dia sebagai seorang yang sangat berbeza daripada orang lain, jauh daripada gadget, bermaksud macam perkara itu membawa kebaikan bila mana kita tidak terlampau mengajar kanak-kanak dengan gadget. Okey, kita ada Dr. Jamiah di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Jamiah untuk menyertai untuk bersama-sama dengan kami dalam bicara belia ini. Okey, Dr. Jamiah. Soalan saya, bagaimana cara yang berkesan untuk mengawal emosi kanak-kanak? Silakan Dr. Jamiah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebenarnya emosi ni dia berkait rapat dengan kognitif. Maksudnya kita sebenarnya boleh kawal perasaan kita. Kita boleh kawal emosi kita. Jadi sama juga dengan kanak-kanak. Maksudnya apabila anak-anak tersebut beremosi, kita kena tapi lihat juga kepada peringkat umur. Contohnya kalau bayi lain kalau bayi mestilah kita kena kenal pasti kenapa dia beremosi sedemikian. Contohnya mungkin dia lapar, dia ketakutan dan sebagainya. Jadi untuk bayi, bayi tu maksudnya mereka yang berumur 0 hingga 2 tahun, kita kena check apa punca dia beremosi sedemikian, dan kita kena cuba buangkan faktor-faktor atau punca-punca yang menyebabkan dia takut dan sebagainya. Ataupun kalau dia lapar, kita cepat bagi dia susu dan sebagainya. Itu untuk bayi, dan mungkin kita boleh hug dia, kan, kita peluk dia, kalau bayi tu dalam keadaan ketakutan ataupun dia rindu seseorang, kan, terutama kalau yang PJJ, kan, jadi mungkin dia rindu dalam tak jumpa mak dia ke ayah dia ke, jadi kita kena hug dia selalu, kita perlu selalu belai dia dan sebagainya. Sebab kanak-kanak ni, baby ni sangat unik, kan, sebab Allah jadikan dia, design dia sangat indah, sebabnya mereka ni sangat seronok untuk dicium, dipeluk, dan dibelai-belai. Jadi sebenarnya apabila mereka selalu dibelai, dipeluk, diberikan kasih sayang, itulah menyebabkan perkembangan mereka itu sihat. Dan tetapi apabila kanak-kanak tersebut telah membesar, bila dia dah umur 2 tahun ke atas, dah pandai bercakap, kita mudah untuk detect emosi mereka, kenapa mereka berperilaku demikian. Contohnya dia boleh cakap, Umi hari ni sedih lah. Jadi yang pertama-tama yang kita kena ajar pada anak-anak kita ialah kita kena ajar dia tentang emosi itu sendiri. Maknanya dia kena kenal pasti emosi diri dia. Dia sedih, dia marah, dia kecewa. Hari ni tak dapat nombor 1 lah. Macam mana kita nak, jadi kita biasakan dia untuk meluahkan perasaan dan emosi dia sendiri. Dia kenal pasti emosi dia. Umi tengah marah ni. Contohlah, kan. Jadi itu yang pertama. Maknanya yang pertama dia kena kenal pasti, kita kena ajar dia macam mana nak kenal pasti emosi dia sendiri, kan. Lepas tu bila dia dah tahu emosi dia, kita kena ajar dia macam mana cara nak menangani emosi tersebut. Contoh kalau marah, kita ajar dia. Contohnya, adik, kalau adik marah, kadang-kadang waktu dia marah tu kita boleh tegur langsung, biar dia tenang dulu, kan. Contohnya kadang-kadang kanak-kanak kan biasalah tantrum, kan, itu biasa. Kalau orang tua tantrum tu yang pelik, kan. Jadi memang adatnya. Jadi kalau ada kanak-kanak menangis tantrum dekat pasar raya, janganlah kita pandang serong. Itu adalah proses pembesaran yang biasa. Cumanya kadang-kadang kita nak macam mana kita nak didik mereka, itu satu cabaran untuk kita lah, yang sebenarnya sangat bagus. Sebenarnya being a parent sebenarnya sangat seronok. Dia sebenarnya mengajar kita untuk menjadi lebih baik, mengajar kita untuk mengawal emosi. Sebab yang paling penting sekali, bila anak kita beremosi, mak ayah kena kawal emosi dulu, kan. Kalau tak, tu yang jadi penderaan, banyak berlaku, kan, sampai berlaku pembunuhan, nauzubillah, sangat ngeri mendengarnya, kan. Kan ni banyak kes. Sebab apa? Sebab mak ayah gagal mengawal emosi. Jadi apabila anak-anak beremosi, yang pertama mak ayah kena tenang dulu, kena cool dulu. Yang ni memang perlukan latihan, bukannya sekali terus boleh. Pasti memang kita perlukan masa, kan. Memang sabar je, kan. Terutamanya kalau ada anak 2-3 orang, kan, yang comel-comel tu, kan, yang suka bergaduh tu, kan. Siapa yang jadi mak ayah memang faham sangatlah, kan, yang ada anak mak ayah ada anak kecil-kecil. Okey.
Kemudian bila mereka dah tenang, sebab mereka ni kadang-kadang kita kena beri masa untuk menenangkan diri sendiri. Sebab kita tak boleh sentiasa pamper dia, ataupun kita tak boleh macam maknanya bila mereka dah makin besar, kita tak boleh comfortkan mereka sangat. Maknanya kita kena didik dia macam mana cara untuk menenangkan diri sendiri. Sebab nanti bila dia dewasa, kalau dia sentiasa bergantung kepada kita, susah. Sebab kita nak menjadikan mereka berupaya untuk mengurus emosi mereka sendiri. Memang dia perlukan masa. Jadi kadang-kadang kita kena berikan masa. Okey, adik tenang dulu, adik duduk dulu. Nanti lepas 5 minit Umi datang balik. Kita bagi masa untuk mereka. Lepas tu bila dia dah tenang, okey, barulah kita cakap apa yang sepatutnya. Kadang-kadang kalau waktu dia tengah marah tu better jangan, biar dia tenang dulu kan. Sebab kadang-kadang bila suara berlawan suara, anak tinggi suara, mak tinggi suara, ayah tinggi suara, itu yang jadi satu kes lain pula nanti. Maka berlakulah beradu suara pula kan. Jadi apa yang penting mak ayah kena tenang. Lepas tu ajar dia macam mana cara nak mengawal emosi. Ya, contohnya macam teknik breathing, teknik macam mana teknik untuk bernafas, mengatur nafas, mengalihkan pemikiran kepada perkara lain. Sebab sebenarnya memang kalau based on Prof. Khairul Anwar, dia kata sebenarnya kita ni emosi kita ni sangat dipengaruhi oleh pemikiran kita. Jadi kalau kita gagal mengawal otak kita, sukar bagi kita untuk mengawal emosi kita. Sebab tu waktu tu kita kena ajar anak kita untuk alihkan pemikiran dia yang tengah sedih tu kepada perkara lain. Contohnya kalau dia sedang sedih, kita ajar dia untuk ingat ayat Quran yang dia suka, untuk ingat perkara-perkara yang positif dan sebagainya kan. Selalunya kalau macam contoh bayi dia mudah. Kalau contoh dia tengah menangis, kita angkat dia, dukung dia, kita bacakan, dua-duakan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun nyanyian dan sebagainya, biasanya dia akan cepat tenang. Sebab apa? Sebab kita telah alihkan fokus pemikiran dia kepada perkara lain. Dia tidak lagi fokus kepada perkara yang dia sedang kesedihan yang dia sudah fikirkan tadi. Itu dulu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Jamia. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya kepada Encik Iman semula. Okey, Encik Iman, apakah peranan belia dalam menetapkan hati untuk terus menyokong perkembangan kanak-kanak sendiri apabila program bersemuka perlu dielakkan untuk masa sekarang ni, macam kita pandemik sekarang kan? Okey, silakan Encik Iman. Hello, boleh dengar ke? Boleh. Minta maaf, boleh ulang balik sebab tadi suara pecah-pecah. Alright, sure. Okey. Soalannya, apakah peranan belia dalam menetapkan hati untuk terus menyokong perkembangan kanak-kanak apabila program bersemuka perlu dielakkan pada ketika ini? Silakan. Alright, baik. Terima kasih. Jadinya soalannya adalah apakah yang perlu dilakukan untuk menyokong kanak-kanak ini dalam ketika pandemik ini, betul? Ia berdasarkan dari segi kita sebagai belia untuk buat program ataupun berdasarkan sesiapa sahaja di rumah yang ada kanak-kanak? Okey, kita open kepada general. Okey, baik. Faham. Kalau maksudnya kalau macam tu, for me ada dua cara lah boleh jawab. Pertama sekali untuk belia-belia di luar sana, contohnya Play and Pray juga in the near future, kita bolehlah develop program, online program ataupun online platform kita ni kita boleh gunakan untuk buat program sama kanak-kanak. Kerana setahu saya punya anak saudara dan sebagainya pun ataupun sepupu-sepupu saya yang masih berumur kanak-kanak, mereka masih ada sekolah tadika. Mereka masih ada interaction bersama kawan-kawan di tadika. Semuanya melalui online. School work, school task semua online gunakan platform-platform yang sedia ada. Jadinya mungkin cadangan ataupun untuk organisasi seperti Play and Pray pun kita boleh buat satu online program untuk kanak-kanak. Mungkin kita boleh buat interactions melalui video call macam ni untuk buat program
live bersama mereka. Kita buat cara-cara drawing ke something or colouring contest online. So maybe they colour live in a live session and then tunjukkan hasil masing-masing. Mungkin satu. Ataupun juga boleh buka competition tersebut and then they can submit their hasil, their artwork to the penganjur of the competition. Dan juga boleh juga kita anjurkan satu program untuk the most creative video making by children from 6 years old to 12 years old. Boleh juga. So itu mungkin cara-cara yang organisasi contohnya khususnya seperti Play and Pray boleh lakukan. Kedua, orang-orang di rumah memang sangat-sangatlah kita boleh kategorikan sebagai keluarga lah kan. Sama ada mak ayah ataupun adik-beradik. Mak ayah rasanya cukup bertanggungjawab lah tahu untuk buat apa. Cumanya mungkin cadangan yang boleh diberikan, saya pun bukan mak ayah, saya tak ada status sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ketua keluarga yang menjaga anak kecil. Tapi cadangan saya mungkinlah boleh, kita masih sekarang ni PKPB masih boleh keluar rumah. Mungkin hujung minggu boleh bawa mereka untuk berjalan sekeliling taman dengan menjaga SOP lah dalam masa sama, kerana kita semua tahu work from home untuk bekerja dan juga untuk belajar sangat-sangat memenatkan. Dan environment itu, kita sebelum ni environment bekerja di tempat kerja, environment belajar di tempat belajar, tapi sekarang ni kerja di situ, belajar di situ, tidur, makan, minum semua di situ. Jadi nak mencari ruang untuk menenangkan minda kita agak sukar. Saya sendiri mengalami masalah ini. Jadi untuk kanak-kanak ataupun untuk siapa saja, mak ayah juga bolehlah mungkin setiap hujung minggu bawa anak keluar, pusing taman saja, jalan-jalan, to get a breather. Itu cadangan saya kepada dua kategori berbeza, iaitu Play and Pray sendiri seperti organisasi ini ataupun mana-mana badan organisasi kesukarelawanan, dan kedua kepada ibu bapa ataupun adik-beradik yang ada kanak-kanak sebagai household person in the house. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Man. Terima kasih atas cadangan-cadangan yang diberikan. Untuk pengetahuan juga, yang ada dalam ni keramaiannya orang-orang hebat juga yang bukan sendiri dari panel. Ada juga daripada YDP ataupun what we call that, perwakilan-perwakilan pelajar yang ada dalam ni. So jadinya mungkin cadangan Encik Iman tu dapat digunakan sebagai satu inisiatif kepada mana-mana persatuan nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya kita kembali kepada Cik Mariam sendiri. Apakah pandangan beliau terhadap perkembangan kanak-kanak zaman kini yang pada pandangan kami mereka cepat matang dan kurang menikmati zaman kanak-kanak? Silakan Cik Mariam. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Saudari Flower. Pertama sekali, saya cakap bahawa saya bukanlah seorang profesional dalam bidang kanak-kanak. Saya hanyalah seorang yang minat untuk berinteraksi atau mengadakan aktiviti bersama kanak-kanak dan belia. Jadi pada pendapat saya lah kan, kita perlu akui bahawa kanak-kanak zaman sekarang telah lahir atau dilahirkan dalam era teknologi. Jadi gadget semua sudah ada, lahir-lahir dah ada phone, dah ada laptop, dah ada iPad semua. Jadi ia satu benda yang tidak boleh dielakkan lah. Jadi saya rasa bila kita berbicara atau bercakap tentang gadget, ada baiknya dan ada buruknya. Jadi sebab kita sebagai dewasa pun banyak manfaat yang kita dapat dengan gadget-gadget. Like saya sekarang saya bekerja, saya guna gadget untuk buat kerja, untuk menelefon atau contact orang-orang yang seperti candidates ataupun orang-orang bisnes, contoh untuk buat kerja. Jadi saya percaya bahawa bila kita kata dengan kanak-kanak ni mungkin dewasa besar sebab mereka expose ataupun terdedah dengan semua gadget-gadget ni, dengan semua media semua tu, saya percaya bahawa bersama gadget perlulah ada bimbingan atau didikan oleh orang yang di sekeliling mereka, seperti ibu bapa, adik-beradik yang lebih tua daripada mereka dan seperti itu. Sebab kalau kita hanya biar mereka dengan gadget itu sendiri, memang sudah pastilah akan mereka jadi mungkin jumpa benda-benda yang tidak
tidak betul ataupun tidak sepatutnya, tapi dengan bimbingan dan kita tunjuk contoh kepada mereka, sebab seperti pernah tadi juga telah cakap, kanak-kanak ni one thing that they do is that diorang akan mirror perbuatan kita. So kalau kita hanya mengambil gadget itu daripada mereka, tapi mereka melihat kita sentiasa dengan gadget, mereka akan rasa kenapa kami tidak boleh kan. Jadi saya rasa kita sentiasa perlu ada bimbingan dan didikan lah bersama gadget ni, tapi tidak totally take it away from them. Dan berkenaan soalan mereka cepat membesar, seperti saya cakap tadi, mereka lahir dalam era teknologi. Setiap era yang kanak-kanak ataupun kita umur kami dilahirkan semua berbeza. Macam mungkin saya, semasa saya kecil saya tiada phone, tapi ada TV, ada permainan semua tu. Jadi dia berbeza setiap era ini, tapi kita sentiasalah kena evolve with each of the eras, right? So kalau buat kita game boards tu, it could be like before the gadgets, that was like the yang paling hangat lah. Board games, maybe TV shows, main kat padang semua tu. Tapi saya tidak menolak idea bahawa yang kanak-kanak zaman sekarang perlu ataupun hendaklah like ada aktiviti seperti ini, sebab saya percaya memang betul ada baiknya juga. Tapi yang saya bagi pandangan saya sepatutnya ada macam a balance between the two. The gadgets or the technology, kita ajar orang macam mana hendak gunanya, dan kita didik dan bimbing orang, supervise them. But also that is why also like Play and Pray buat lah, kita nak create we call it like a playground, a social playground untuk kanak-kanak socialize and learn skills aside from the media yang dorang hanya menerima, tapi tidak macam interaktif. Jadi itulah pendapat saya tentang kanak-kanak pada zaman ini. Saya punya observasi ni mungkin hanya daripada program-program yang kami jalankan, saya punya anak-anak saudara, dan mungkin dari media yang saya lihat tentang kanak-kanakan. Tapi that's what I believe lah in when it comes to seeing kanak-kanak ni grow, the growth of them. So yeah, in conclusion, saya akan cakap bahawa dengan bila kanak-kanak ni sentiasa kena ada bimbingan, tapi kita kena elak untuk menghalang sahaja. Tapi kita mengajar dan kita membimbing mereka pada setiap perkara. Jadi saya harap saya punya pendapat itu dapat menjawab soalan saudari Flower, dan mungkin boleh difahami juga oleh panel-panel yang lain dan para hadirin sekalian. Itu sahaja saya rasa. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Mariam atas pengkongsian itu, atas pendapat yang murni daripada hati Cik Mariam sendiri ya. Okey, seterusnya kita sambung dengan soalan seterusnya kepada Encik Fadli. Adakah pada zaman dahulu penderaan kanak-kanak tiada ataupun sangat sedikit sehingga tidak mendapat perhatian seperti kes pada masa kini? Mungkin ramai orang yang curious tentang tu kan, adakah dulu pada zaman dulu berbeza dengan zaman sekarang? Apa pandangan Encik Fadli ataupun ada spesifik yang Encik Fadli pernah tahu? Okey, silakan Encik Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Flower. Kebetulan hari ini saya sampai di surah Al-Qasas, pembacaan saya, sebab saya everyday saya akan praktis untuk baca 2 muka surat Quran sekali dengan terjemahan. Jadi saya sampai di surah Al-Qasas. Kalau kita boleh tengok surah Al-Qasas ayat nombor 4, kalau kita boleh baca sikit terjemahan dekat sini, ayat nombor 4, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan
jadikan penduduk berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel, dia menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi 1400 tahun dahulu pun kita consider ini sebagai satu penderaan, menyembelih anak lelaki dan membiarkan anak perempuan di zaman Fir'aun. Dan cerita di surah Al-Qasas ni sangat terkenal dengan kisah Musa alaihissalam, Nabi kita juga yang diambil oleh isteri Fir'aun Aisyah untuk dijadikan anak dan kemudiannya menjadi ibrah ke dalam surah Al-Qasas itu sendiri. Cumanya nak menjawab balik soalan bahawa kisah penderaan ni daripada dulu hingga sekarang malah tidak pernah berkurang. Sentiasa meningkat. Kalau kita tengok, saya ada Google sikit statistik. Kalau yang terkini yang ada data saya Google 2017 lebih kurang 5,537 kes penderaan yang berlaku. Sebenarnya saya nak tarik sikit perhatian kenapa kes penderaan ini boleh berlaku. Tadi doktor ada sebut sebenarnya apa-apa pun berbalik kepada ayah, ibu ayah sebenarnya. Mereka ini sangat penting sebenarnya. Saya dalam experience saya baru ada anak seorang saja. Saya ada kawan-kawan yang ada anak lebih 3-4 orang kawan. Yang saya sebut ni 3-4 orang ni yang semuanya hero lelaki. Dan kalau dia duduk dalam satu tempat, satu kompartmen, dia boleh jadi Spiderman tu hebat tuan-tuan. So kalau saya tengok tu saya rasa saya pening kepala. Tapi itulah tadi cakap doktor, sebenarnya anak ni adalah tarbiyah untuk ibu bapa. Ibu bapa akan secara tidak langsung akan belajar bagaimana untuk bersabar. Jadi kalau kita ada baru seorang ada satu anak, jadi kita boleh bersabar tahap tu. Ada 4 orang, ada 3 orang yang boleh jadi Spiderman tu lebih bersabar lagi lah. Sebenarnya nak kes penderaan ni berbalik kepada mak ayah juga. Ibu bapa kena faham apa tanggungjawab mereka. Tanggungjawab ibu bapa antaranya adalah mendidik anak-anak, mengajar anak-anak, mengasuh anak-anak, memberi hak kepada mereka, menyuruh mereka solat dan beribadat atau amal ma'ruf nahi munkar, dan melarang mereka untuk buat perkara-perkara yang mungkar. Saya nak tarik kepada perintah untuk menyuruh solat. Saya dengan Ayah Sofia, kita dah buat satu perjanjian. Apabila saya solat, dia kena solat juga. Tak kira macam mana pun dia kena solat juga. Dia kena ikut juga. Jadi secara tidak langsung dia akan ikut. Perlahan-perlahan dia akan ikut. Sebab apa? Dalam Quran ada menyebut atau dalam hadis ada menyebut, suruhlah anak kamu solat apabila umurnya sampai 7 tahun. Dan apabila sampai umur 10 tahun, kalau dia tidak bersolat, maka boleh rotan. Itu pun ada kaedah untuk rotan. Cuma saya nak tarik perhatian, daripada umur 7 ke 10 tahun, kita kena mengingatkan anak untuk solat. Betul? Untuk solat. Jadi dekat situ saja mengambil masa 3 tahun. Kalau kita ambil satu hari kita solat 5 waktu, kali dengan 365, kali dengan 3 tahun, maka kita akan dapat 5,475 kali untuk kita mengingatkan anak kita. Maksudnya di sini, kalau sekali anak baru buat silap, kita kena ingatkan dia bahawa perkara ni adalah silap. Macam tadi doktor katakan, kita kena ingat, remind anak kita banyak-banyak kali. Ini bukannya saya cakap kepada tuan-tuan, saya cakap pada diri saya juga untuk saya implement benda ni. Tapi benda ni sangat susah. Sebab inilah cara Allah. Allah tidak turun ke bumi untuk buat kelas macam kita buat ni. Dia tak tarbiyah kita macam ni. Tapi dia hantar anak untuk tarbiyah kita. Pandai, hebat tak Allah? Dia tak perlu turun pun. Dia hanya hantar je. Okey, kau anak-anak, aku bagi kau anak. Melalui anak, dia mengajar kita untuk sabar. Nampak? Masya Allah, subhanallah. Allah tu maha kaya, maha hebat. Kan? Dan anak-anak ni macam tadi doktor cakap, anak-anak ni sangat genius. Jadi kalau kita pandai membentuk dia, dia akan menjadi aset kepada kita. Sebab itu pada saya UKM membawa satu tajuk yang sangat-sangat penting, kerana anak ini antara perkara dua sahaja. Menentu menjadi aset kepada kita untuk masuk syurga atau menjadi aset kita kepada untuk masuk neraka. Sebab anak yang baik, kalau ibu bapanya telah meninggal, dia akan mendoakan anak-anak, itu contoh anak yang baik.
So berbalik-balik pada zaman dulu ada penderaan atau tidak, ada jawapannya, malah tidak berkurang, akan bertambah lagi. Cuma berbalik kepada keluarga itu, balik kepada ibu bapa itu, bagaimana mereka membentuk anak-anak. Saya pernah melihat sahabat-sahabat saya yang mungkin kurang pendedahannya, ada yang menyepak anak pun. Macam contoh anak berlari-lari kan, geram agaknya, dia sepak anak dia. Ada yang kadang-kadang digeram dia tampar anak dia. Ini kadang-kadang spontaneous sebenarnya. Sebab kita sekarang ni berhadapan dengan bukan sahaja dengan anak, tapi berhadapan dengan dunia yang begitu tertekan, yang begitu punya banyak masalah. Dengan pandemik COVID, orang berhenti kerja. Berhenti kerja sekarang saja. Saya baru saja habis convention minggu lepas, convention usahawan. Untuk syarikat saja kita dikabarkan statistik 50,000 syarikat telah ditutup. Kalau kita kali satu syarikat ada 100 orang, so 50,000 kali 100 ada 1/2 juta orang yang hilang pekerjaan. Ini akan contribute kepada stres, dan stres akan contribute untuk dera anak-anak lah. Sebab dia nak lepaskan stres tu, dia nak releasekan stres tu. Allah Ta'ala, cukup cakap itu saja. Terima kasih Encik Fadli atas perkongsian. Rasa bila Encik Fadli berkongsi tentang cerita anak beliau, rasa anak dia akan menjadi seorang yang sangat berjaya suatu nanti, insya-Allah, sangat terinspirasi, insya-Allah, amin. Okey. Soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Encik Amirul. Soalan ini adalah soalan yang saya sangat-sangat tertunggu kerana sebenarnya soalan ini bagi saya ini menarik perhatian beliau juga. Tapi saya nak tanyalah Encik Amirul, kenapa skop ini sangat istimewa untuk kanak-kanak? Soalannya berbunyi begini ya. Apakah pandangan Encik Amirul yang dapat menarik perhatian kanak-kanak dalam skop aerospace itu sendiri? Kerana untuk pengetahuan semua yang ada dalam platform Zoom sekarang, Encik Amirul memegang skop dalam aerospace. Jadi kita nak tahu mengapa aerospace ni dapat menarik perhatian kanak-kanak. Okey, jemput, silakan Encik Amirul. Baiklah, terima kasih kepada saudari Flower. So dari Play and Pray sendiri, kita ada banyak modul. Dan modul-modul tu seperti finance, bakery, robotics dan salah satunya juga ialah aerospace. Jadi kalau kita lihat kanak-kanak ni, mereka sebenarnya tidak tahu benda-benda macam ni tau. Seperti sains dan teknologi, macam mana benda ni sebenarnya berfungsi, macam mana sesuatu itu wujud di dalam dunia ni. So kita nak mendekatkan mereka dengan sains dan juga teknologi lah juga. Sebagai contoh dalam bidang aerospace. Jadi kalau kita tengok kanak-kanak ni, dia pada waktu kecil, dia akan lihat benda-benda yang seperti benda terbang, seperti kapal terbang, roket, helikopter. Mungkin mereka dapat melihat dia boleh terbang, tapi mereka tidak dapat satu experience atau dapat satu jawapan kenapa sebenarnya mereka terbang. Dan di peringkat sekolah, mereka tidak sebenarnya diajar benda-benda macam ni. So kami punya aim ialah untuk memberikan satu pendedahan dan juga nak beri satu motivasi untuk anak-anak ni untuk pergi ke arah bidang-bidang tertentu. Seperti dalam saya dalam bidang aerospace, nak mereka motivate themselves to be in the science and technology juga. Dan benda ni sama juga untuk benda-benda lain seperti finance, dan mereka akan terdedah dan memberi motivasi dalam bidang perakaunan, di dalam robotik, mereka akan terdedah dengan benda-benda robotik dan memberi motivasi dalam bidang robotik. So di dalam Play and Pray modul aerospace ni, kami memberikan mereka aktiviti-aktiviti berkumpulan untuk membuat satu modul ataupun satu alat-alat yang kecil. Seperti ada kami buat glider. Glider ni seperti satu kapal terbang kecil untuk mereka terbangkan. Ada kami buat helikopter kertas dan kita akan terbangkan dia daripada tempat tinggi. Kami akan ada buat derang seperti parachute. Ada juga membuat roket air. Jadi dengan ada aktiviti fizikal seperti ini, mereka dapat experience ataupun hands-on sendiri. Seperti contoh kita buat glider, mereka berkumpulan bersama, dapat satu foam block, potong sendiri, membuat bentuk mereka sendiri, gam bersama-sama dengan kawan-kawan dia, dan mereka akan experience sendiri, membaling benda tu dan benda tu terbang. Dan daripada situ mereka dapat belajar sedikit sebanyak benda seperti sains dan teknologi, dan benda-benda seperti inilah akan membangunkan
semangat dan motivasi dalam mereka lah untuk pergi ke arah sains dan teknologi, terutamanya di dalam bidang aerospace. Kerana bidang-bidang seperti ini tidak diberi satu pendedahan yang secara umum kepada anak-anak kecil ni. Kerana mereka pergi ke sekolah, mereka hanya belajar benda-benda umum seperti teori-teori dan sebagainya. Mereka tidak mencuba sendiri kenapa benda itu berfungsi. Dan kami di sini cuba untuk memberi satu, kita panggil jambatan lah, untuk menghubungkan mereka kedua-dua bidang ni. Itu dari saya. Okey, terima kasih Encik Amira. Okey, saya saja nak share lah. Saya bawakan satu modul aerospace ni sebenarnya dalam persatuan saya untuk minta maaf, untuk program kami hari tu. Tapi saya katakan ini adalah satu modul untuk kanak-kanak sebenarnya. Adakah mereka masih minat untuk bawa modul ni ke dalam program kita? Dan mereka kata modul ini sangat menarik. Jadi saya approach dengan salah seorang daripada Play Nation untuk bawakan modul tu bersama-sama dengan kami. Jadinya saya nak bagi tahu kat sini yang modul aerospace ni bukanlah dapat menarik perhatian kanak-kanak saja sebenarnya, tapi dapat menarik perhatian orang ramai juga. Okey. Makin lama makin dalam kita punya talk hari ni rasa macam lagi banyak input yang saya dapat. Alhamdulillah. Okey, saya mengharapkan semua juga dapat input yang baik dalam program malam ini. Okey, mungkin ini soalan terakhir kita pada malam ini. Saya tujukan kepada Dr. Jamiah sendiri, iaitu pensyarah kursus saya. Dr. Jamiah, ada ke? Ada ya? Okey doktor, soalannya berbunyi begini. Musim COVID kan, ada yang ibu bapa terlalu sibuk bekerja, contohnya ibu bapa dari golongan frontliner. Jadi, apakah langkah yang terbaik untuk memastikan kanak-kanak dari anak golongan frontliner ini tidak terlalu emosi dengan ketiadaan ibu bapa mereka dan perkembangan mereka supaya perkembangan mereka sentiasa terjaga? Okey, silakan Dr. Jamiah. Okay, terima kasih. Okey. Berkenaan dengan kanak-kanak ni kan, bagi saya situasi yang berlaku sekarang ni bagi frontliner ni sebenarnya lebih kurang je dengan ibu bapa yang keluarga komuter. Maksud saya yang ibu bapa tinggal berjauhan, anak dah lama tak jumpa ibu bapa, kadang-kadang bertahun, kadang-kadang berbulan kan. Dan dalam situasi ni, apa yang pertama sekali yang kita perlu lakukan ialah kita perlu sediakan anak-anak, sebab anak-anak tadi dah besar kan, mereka dah boleh mula berfikir. Contohnya macam kalau dah 3-4 tahun dia dah bijak dah. Kita cakap dengan dia hari ni contohnya, mulai hari ni ibu bekerja contohnya. Jadi ibu hanya akan balik pada pukul berapa, apa yang ibu buat, lepas tu apa tanggungjawab ibu. Jadi dengan cara itu anak tahu apa yang berlaku. Dan kalau boleh sediakan peringkat awal, maknanya janganlah esok kita nak pergi bertugas baru nak cakap kan. Tapi kadang-kadang itulah, kadang-kadang kan tak menentu kan, tiba-tiba je kena panggil kan. Tetapi kalau boleh kita sediakan, maksudnya katalah perlu bertugas seminggu tu tak boleh balik, contoh saja, seminggu tak boleh balik. Jadi kita perlu beritahu anak awal-awal, okey minggu ni ibu tak boleh pulang, ibu akan berada di hospital contohnya. Jadi dengan itu anak dah bersedia. Bila dia dah bersedia, biasanya dia tak ada masalah, maknanya dia boleh jaga diri dia dengan baik. Tapi kalau kita tak sediakan dia peringkat awal, tu yang susah. Ataupun macam sekarang ni kan, kita sebab ni dah gelombang ketiga, jadi mungkin anak-anak dah bersedia. Maksudnya ibu dah beritahu awal-awal dengan anak, okey adik, kemungkinan nanti dalam masa terdekat ni ibu akan dipanggil semula bekerja seperti macam yang dulu tu, macam masa yang mula-mula kita COVID contohnya kan. Jadi anak-anak dah ready. Sebulan sebelum tu kita dah bekalkan dia dengan persediaan mental yang cukup. Sebab persediaan mental ni penting supaya dia tak terkejut dan dia boleh beradaptasi dengan keadaan yang berlaku tu dengan mudah. Okey. Lagi satu, tapi pada saya kalau anak-anak tu kecil lagi tak ada masalah sangat sebenarnya, sebab saya perhatikan anak-anak yang ditinggalkan sejak kecil, contohnya sejak bayi, maknanya daripada kecil memang mak ayah dah selalu tak ada.
biasanya mereka mudah je. Contohnya, adik minggu ni Abi tak balik untuk 2 minggu ataupun sebulan. Abi tak boleh balik sebab COVID. Jadi biasanya kalau anak yang dah ready ni dia kata macam ni je. Okey, ayah pergi kerja. Bila orang tanya, adik ayah pergi mana? Ayah pergi kerja. Dia relax je. Orang lain yang sedih tengok dia. Tapi dia happy je. Sebab apa? Dia telah bersedia. Dia telah bersedia daripada peringkat awal. Jadi itulah maksudnya kita kena sediakan anak-anak kita. Dan kalau yang jadi masalah biasanya cuma kalau kita dah biasa macam sekarang ni kan mak ayah dah duduk rapat, sekarang ni kan bekerja di rumah, work from home. Jadi anak-anak tu sentiasa berkepit dengan mak ayah. Jadi nanti akan ada berlaku satu transisi bila dah habis PKPB ni contohnya, anak-anak akan terpaksa berpisah. Jadi sebelum nak berpisah tu pun sama juga kita kena sediakan mereka dengan persediaan, okey adik tak lama lagi PKPB akan berakhir dan mungkin adik akan kena pergi balik ke pusat asuhan dan sebagainya. Jadi they are ready. Okey, yang ketiganya dapatkan pusat asuhan ataupun pengasuh yang bagus, yang baik. Sebab kita perlukan environment yang kita kata rich environment, environment yang membina untuk anak-anak kita. Macam contoh, saya memang sangat menghargai inisiatif Play and Pray Nation, sangat bagus. Dan kalau boleh, biarlah ramai lagi yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti seperti ini, sebab kita sebenarnya bila kita berhadapan dengan kanak-kanak ni, kita membina sifat ihsan dalam diri kita. Kita belajar banyak perkara sebenarnya. Jadi saya tertarik dengan pendekatan yang digunakan, bermakna memang kanak-kanak memang belajar dengan bermain. Dan sebenarnya memang ada hubungan yang sangat signifikan antara emosi yang gembira tadi dengan dengan keberkesanan pencapaian apa yang dia belajar tadi. Maknanya contoh macam mudah macam ni lah. Contohnya kalau kita tengah sedih, boleh tak kita belajar? Kita tanya. Agak-agak boleh tak? Tengah nangis ni baru lepas kena marah dengan contoh kalau yang ada pasangan tu baru kena marah dengan pasangan contohnya kan orang yang signifikan dengan kita kan, kalau orang lain tak kisah sangat kan. Baru lepas gaduh. Boleh tak belajar? Saya tak boleh. Saya rasa better kita relax dulu kan. Sama juga dengan kanak-kanak. Jadi kalau dia dalam keadaan tertekan, dia suka untuk belajar. Dia tak dapat menyerap kognitif dia tak dapat memproses maklumat dengan baik. Sebaliknya, kalau dia seronok, dia akan lebih mudah belajar. Sebab tu tadi pendekatan yang digunakan oleh Play and Pray Nation itu sangat bagus. Sebabnya belajar sambil bermain, belajar sambil beribadah. Mereka gembira, bila mereka gembira, mereka dapat mencapai, maknanya mereka boleh, mereka akan belajar. Sebab tadi learning experience yang diberikan sangat bagus kan. Mereka dapat merasai sendiri pengalaman-pengalaman belajar yang pelbagai. Dan itu semuanya akan berpotensi untuk membentuk anak-anak yang berjiwa besar, anak-anak yang mempunyai insya-Allah bakat dan potensi mereka ini boleh dikembangkan dengan pantas. Sebab anak-anak sekarang ni memang kebanyakannya memang bijak. Sebab persekitaran mereka sangat kaya. Cumanya kita kena bimbing dia lah. Ini tanggungjawab kita sekarang untuk membimbing generasi kanak-kanak masa kini untuk maksudnya kita nak pastikan mereka cemerlang pada masa akan datang kerana mereka inilah yang akan membangunkan peradaban kita, yang akan memelihara kesejahteraan negara dan juga sama ada di peringkat lokal maupun global kan sangat penting. Dan penting juga bagi satu lagi, kalau untuk ibu bapa yang berpisah dengan anak-anak ni kan, penting untuk kalau boleh, kalau misal kata ada masa je, cuba hubungi anak. Walaupun waktu bekerja kan boleh kan curi-curi sikit masa. Curi, bukanlah curi yang betul-betul, maknanya dapat 1 saat, dapat 1 minit ke 2 minit kan waktu rehat tu hubungi anak. Kan. Jadi bila selalu berhubung walaupun kadang-kadang kan terpaksa shift malam kan jadi call anak, hubungi anak, buat video call dan sebagainya. Kalau boleh lah, selagi di mana ada ruang. Sebab tu itulah gunanya teknologi. Alhamdulillah itulah hikmah teknologi yang ada dalam situasi pandemik ini, kita dianugerahkan dengan teknologi yang bagus kan jadi kita taklah kuranglah sikit masalah dalam perhubungan. Jadi kita boleh tampung kekurangan tu. Kemudian dengarkan luahan emosi mereka, sama ada ibu bapa ke, sama ada guru-guru ke, sama ada mereka, siapa saja yang terlibat dengan anak-anak, dengarkan luahan emosi mereka.
kita boleh guna berbagai pendekatan. Contohnya mereka boleh buat play terapi, mereka boleh buat yang kita buat drawing dan sebagainya. Dia sangat bagus sebenarnya untuk perkembangan mereka. Dan beri mereka dorongan dan galakkan buat aktiviti-aktiviti yang menarik supaya mereka sebenarnya saya selalu pesan ke anak saya satu perkara. Kalau tak nak rasa lama, jangan tunggu. Maknanya buat je perkara lain. Itu tadi kita divertkan pemikiran kita kepada perkara yang lebih membina. Contohnya dia tunggu ayah dia tak balik-balik ni. Ayah bila ayah nak balik ni? Bila Abi nak balik ni? Lagi 2 jam ni Abi tak balik lagi. Okey, cuba anda main. Buatlah buat program melukis ke apa ke dan sebagainya. Umi, Abi dah balik lah. Padahal baru je beberapa, dia rasa macam maksudnya tadi dia rasa lama, tapi bila dia buat aktiviti secara tak langsung, sekejap saja masa berlalu. Maknanya kita ajar dia untuk memanfaatkan masa untuk memikirkan perkara-perkara yang lebih baik, yang lebih menyeronokkan. Dalam masa yang sama dia membina minda dan juga pemikirannya kan. Okey. Dan lagi satu, kita sentiasa buat yang penting lagi ialah quality time. Quality time ni tak semestinya kita perlu lama, tetapi bagaimana kita pastikan quality time ni walaupun masa itu singkat, walaupun hanya 10 minit sahaja kita bertemu dia, tapi pastikan 10 minit itu adalah 10 minit yang tidak akan dilupakan efeknya, impaknya pada hidup dia sehingga ke akhir hayat dia. Maksudnya isi dengan aktiviti dengan anak, berikan tumpuan pada mereka. Sebab kita dah lama berada di lapangan. Jadi waktu kita pulang tu, kita berikan sepenuhnya tumpuan kepada mereka. Tapi ada juga orang yang give wrong interpretation kan. Dia kata, saya dah luangkan masa dengan anak saya. Tapi semasa dia meluangkan masa tu dengan anak dia, dipenuhi dengan cacian, kebencian, bebelan dan sebagainya. Jadi itu akan sebenarnya itu akan menambahkan lagi jurang antara ibu dan atau ibu bapa dengan anak. Jadi maksudnya kalau boleh quality time tu maknanya kita betul-betul quality, saat-saat yang tak dapat dilupakan. Contohnya kalau nanti kalau mungkin bila bila dah situasi dah selamat, kita boleh jalan-jalan kan. Sebab itu adalah momen-momen yang sukar untuk dilupakan. Momen-momen pembelajaran yang kalau kita sendiri pun masa kita kecil kita akan terimbau saat-saat manis tersebut antara hubungan kita dengan ibu bapa kita apabila kita ada aktiviti. Okey, dan akhir sekali kita buatlah apa saja. Sebelum tu kita digalakkan ibu bapa ni, salah satu cara untuk kita memikat hati anak-anak adalah untuk saling berhadiah. Sebab kita dipesan supaya saling berhadiah-hadiahlah kamu supaya kamu saling menyayangi. Itu antara cara. Sebenarnya banyak lagi kaedahnya. Dan akhir sekali kita sentiasa doakan kesejahteraan emosi anak kita. Sebab hati anak kita ni bukan milik kita. Kita mungkin boleh berusaha apa saja cara, tetapi yang mengizinkan untuk kesejahteraan anak kita sebenarnya Allah yang menjaganya. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor untuk pengetahuan semua. Dr. Jamia adalah seorang yang pensyarah yang sangat mempunyai sifat keibuan yang sangat tinggi. Dengan kami pun beliau sangat lembut, tidak membebaikan kami. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur dapat Dr. Jamiah sebagai pensyarah kami. Okey. Akhir kata daripada saya, terima kasih kepada semua yang menyertai. Terutamanya terima kasih kepada Playpray Nation, sukarelawan-sukarelawan Playpray Nation. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan kami dan saya berharap belia-belia yang ada di dalam platform Zoom pada hari ini, pada malam ini dapat mengambil input yang sangat maksimal untuk kita bawa kepada program-program di luar untuk kita sendiri pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, mungkin akhir kata daripada setiap panel-panel Playpray Nation sendiri, make short and sweet, silakan. Kita mulakan dululah dengan Encik Iman sendiri. Alright, baik, terima kasih. Pertama dan utamanya sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, cik moderator kita
dan kepada semua di luar sana, do Google Play and Pray. You'll see that there are a lot of efforts, beautiful and impactful efforts by youth for the community. Macam seperti mana dikongsikan tadi, ada banyak sektor-sektor, ada robotics, ada aerospace dan sebagainya. Jadinya tidak semestinya kita pelajar accounting kita tak dapat nak turut terlibat, kerana ada juga sektor accounting dalam Play and Pray untuk mengajar financial literacy kepada kanak-kanak. It may sound very bombastic, tapi dalam masa sama kita ada cara untuk kita ajar kepada kanak-kanak. Jadi my main phrase here today is do join Play and Pray if you have the opportunity, because bukannya saja ia memberikan impak yang bagus kepada kanak-kanak, tapi ia juga memberikan impak yang bagus kepada diri kita yang turut terlibat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Man. Okey, dijemput Encik Fadli, silakan. Baik, saya in order untuk menerima, you have to memberi. So you boleh start dengan Play and Pray, come and join us insya-Allah. Ini adalah satu usaha yang baik, satu gerakan yang baik. Nombor duanya, perbanyakkan berdoa, banyakkan doa. Memang Allah, macam Dr. Jamiah kata tadi, Allah yang menjaga hati, bukan anak kita saja, setiap daripada kita Allah yang menjaganya. Dan nombor 3, saya harap setiap yang hadir pada malam ini, ada berapa orang? Ada 40 lebih, 50 lebih tadi. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam syurga. Allah kata setiap yang ada pada hari Yaumul Mahsyar nanti, kita akan bergandengan, berpegang tangan antara satu sama lain. Jadi itu kepentingan jemaah. Kita akan masuk di dalam syurga bersama-sama dengan berpimpinan tangan. Dan satu hari nanti kita akan berborak-borak dan bercerita-cerita tentang apa yang kita lakukan di dunia nanti, insya-Allah. Maknanya nanti satu hari nanti kita akan berborak, dulu Flower you pernah tanya saya soalan-soalan yang begini-begini. Dr. Jamiah you pernah ingatkan saya begini-begini. Iman you pernah saya ingatkan begini-begini. Jadi ini adalah satu gerakan yang baik. InsyaAllah saya doakan semua sukses, semua kekal dalam keadaan yang baik. Join kita di Play and Pray, insyaAllah. Lebih banyak kita memberi, lebih banyak kita akan menerima, insyaAllah. Terima kasih banyak atas jemputan juga. Terima kasih UKM. Syabash. Terima kasih Encik Fadli. Okey, kita teruskan dengan Encik Mariam. Silakan. Okay, terima kasih Salary Flower. Saya juga nak cakap sama juga seperti Encik Fadli dan juga Encik Iman. Saya sangat recommend dan ingin mengajak setiap orang di sini untuk join Play and Pray kalau interested and curious dengan apa-apa yang kami cakap ni. This is only like the tip of like the iceberg of the whole thing yang Play and Pray sedang buat. Dan saya harap saya juga mau berminta maaf kerana ini adalah pertama kali saya bercakap dalam satu ruang yang sangat maybe a bit formal than usual. Sangat berterima kasih kerana memberi saya peluang untuk bercakap di platform ni. Dan one thing that I would like to share with everyone would be like, sekarang ni kita dalam musim pandemik, and kita takkan tahu bila this COVID akan berakhir. So instead of I hope that with this this tragedy, maybe we can learn and use as much of like the opportunities in it. Let's say for example the activities that we do, instead of kita buat dalam physical, we can use all these technology like Zoom, all these virtual platforms untuk handle and do the activities instead. And yes, and again I would like to thank you for allowing me to speak at this platform, and I hope apa-apa yang maybe I gave would give like would maybe sparkle like some ideas or like interest in everyone that has joined this platform tonight. That is all from me. Terima kasih. Thank you Cik Mariam. Untuk pengetahuan semua, Cik Mariam ni kawan saya daripada 2016 sejak saya asasi. And saya bercakap saya sangat bangga dengan dia hari ni sebab dia dapat bercakap depan kamera. Okay, kita sambung. Terakhir daripada Encik Amirul, silakan.
Baiklah, saya juga sama juga ingin berterima kasih kepada penganjur kerana memberi kami peluang untuk bercakap. Dan sama juga saya ingin mempromot Play and Pray. Dan Play and Pray ni ada di banyak universiti, ada di banyak tempat. Hanya pilih saja mana nak pergi dan jangan takut untuk masuk. Walaupun dia bunyi macam overly complicated, aerospace, robotics dan apa semua. Tak apa, masuk je. Nanti kita akan sama-sama berkumpul, kita akan sama-sama bekerjasama, akan terangkan semua akan berlaku. Dan dari situ juga bukan saja akan impak pada kanak-kanak, dia akan impak juga pada diri kita. Kita akan lebih banyak ada skill komunikasi, akan lebih banyak leadership dan juga akan membanyakkan lagi kita punya rangkaian. Dan saya rasa program-program macam kami lakukan ni sangat bermanfaat dan saya memang banyak recommend kepada semua. Itu saja saya. Terima kasih kepada semua panel-panel kita pada malam ini. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton kita pada malam ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar Universiti Kebahasaan Malaysia tersendiri daripada Fakulti Sains Teknologi, Pusat Citra sendiri, kawan-kawan saya sendiri Pusat Citra, alhamdulillah terima kasih. Okey, maksud terima kasih juga saya ada nampak daripada UIA, daripada Lincoln University, terima kasih banyak daripada UiTM, daripada keluarga-keluarga kawan tim saya sendiri, terima kasih kerana jam pada malam ini. Alhamdulillah saya rasakan program malam ini saya dapat rasakan program yang sangat berjaya. Itu apa yang saya rasa dan saya mengharapkan semua dapat rasa apa yang saya rasa juga. Okey, sebelum kita menamatkan, bolehkah kita nak tarik gambar dulu? Boleh? Boleh ke kita buka kamera semua ramai-ramai memeriahkan majlis? Be sporting. Okey, jom lagi buka. Jom. Joyce Jinsen Simon, jomlah buka. Syifa Hana, Mubarak. Siapa tak kenal Mubarak ni kepelikan lah. Mubarak ada. Okey, jemput Najmi. Okey. Kita ada 2 page dekat sini. Okey, senyum. 1, 2, 3. Alright, another page. Sekejap. Okey, satu lagi page. 1. Semua kena senyum sama juga sebab kita tak tahu kita page dekat mana. 1, 2, 3. Oh, so sweet of you guys. Alright. Okay, macam tu. Okay, terima kasih semua kerana join. Saya rasa sampai sini saja. Terima kasih juga kepada tim saya yang sangat memberi kerjasama yang banyak. Alhamdulillah saya rasa macam ini satu program sangat berjaya. Terima kasih kepada keluarga saya yang ada Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru dan kawan-kawan saya juga yang lain. Dan terima kasih juga kepada Dr. Jamiah. Sampai sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye semua. Terima kasih Dr. Jamiah. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Maria. Terima kasih Iman. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Okay, bye-bye. Kak Zurin. Nampak ibu. Nampak Abah Hakim. Mana tadi? Mana Nazim? Dah balik. Okay, bye-bye semua. Thank you. Ma kat mana tu Ma? Terima kasih semua. Thank you semua. Siapa ada lagi ni? Thank you Mubarak. Really appreciate it. You ajak tak kawan-kawan UIA you? Mubarak tak cakap. Okay. Krik.
Okay, fine. Okay, thank you semua. Thank you Hanif. Thank you flower. Thank you Aida. Thank you Hakim. You're the best technical ever. I swear. Mana lain? Ambil lah gambar tim kita. Jap. Thank you Adiba. Thank you Akmal. Thank you. Jadi, Luqman. Jap. Luqman Hakim. Bos ke ni? Luqman Hakim bos ke? Hello? Tidur ke? Ni buka laptop je ni. Thank you Luqman, bos. Kerana arrangekan for us. Okay, thank you Syifa Ana. InsyaAllah kita akan collab for another program with FST. Lagi ada kat ni. Thank you Hanif. Hanif dah boleh keluar kot. Tengah kelas kan? So Diba. Ma dengar ke? Dengar. Buat apa tu? Terkejut. Terkejut lah. Shopping. Tengah shopping. Shopping kat kedai sendiri ke? Iyalah. Tengah shopping. Thank you Ma, join. Okay, konkret. Thank you Ma. Tahniah. Pak Tam. Thank you Pak Tam Pak cakap. Tahniah. Thank you. Tahniah. Terima kasih. Semua dah settle. Terima kasih. Alright. Ini cuma. Okay. Bye. Okay, lagi soalan nak cakap. Siapa tu? Siapa ni? Abang Mamat. Thank you. Thank you. Ma jangan duduk Okay. Ma jangan duduk kampung lama sangat. Rengki lah tu. Kenapa ramai lagi ni? Diorang just on Hanif, you ada ke Hanif? Lol. Siapa lagi ada ni? Syifa Ana. Boleh kick ke orang-orang ni? Nak buat? Boleh. Boleh Okay, kita kick. I kick lah diorang ni. Thank you semua. Again. Macam kenal lah Ashraf Mirza ni. Ashraf Mirza ada ke tu? Masih mendengar ke? Bye Ma. Okay. Power. Zarif, Hakim, Laila, jomlah buka kamera. Thank you korang. Laila ada ke? Laila ada. Laila keluar. Tak tu Laila tu ke? Laila mana tu? Lihat. I lupa tutup record.